Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul pada malam ni, insya-Allah untuk menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan syarah Al-Urjul Miyah. Kali tadi kita bincangkan, kita dalam latihan berkenaan dengan buat ayat yang kita jarang buat. Alhamdulillah, ambil pengalaman sikit untuk buat ayat pasal akan datang nanti. Itulah cara kita kenal bentuk-bentuk ayat yang digunakan. Baik, kali tadi kita bincangkan itu, kita sampai nombor 2, kita habiskan. Soalan ketiga, ba' fil amakinil khaliyati minal ibaratil atiyati. Oh, tak ada Sekejap. Okey. Ba' fil amakinil khaliyati minal ibaratil atiyati alfazan musnatan. Okay, dia kata letakkan fil amakinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong. Tempat kosong tu yang ada 3 titik tu lah. Okay, letakkan pada tempat-tempat yang kosong daripada ayat-ayat yang berikut. Letakkan apa? Lafaz-lafaz yang musanna. Lafaz-lafaz yang musanna. Mana nama 2 lah. Nama 2. Macam kita dah banyak belajar kan, nama 2. So dia suruh letak kalimah dekat situ, mesti kalimah yang musanna. Dan dalam keadaan contoh ayat diberikan, semuanya menggunakan alif sebagai tanda rafa'. Ikutkan okey. Pertama, alif hamzah, safara ila misra liyushahida atharaha. Safara. Okey. Rajulani. Safara rajulani ila misra. Ikut dulu lah. Safara ila misra liyushahida atharaha. Ayat tu bermaksud safara telah bermusafir ... Okay, abang kita dah bagi kalimah, itu rajulani, 2 lelaki, 2 orang lelaki telah bermusafir, 2 orang lelaki, ila misra, ke Mesir. Ila misra, ke Mesir. Liyushahida, untuk mereka berdua menyaksikan, atharahuma, atharaha, kesan-kesannya. Ini kesan-kesan, ini sejarahnya. Kesan-kesan sejarahnya. Asar ni dia kalau kita belajar hadis lain lah, dia akan jadi kata-kata tabi'in, sahabat, dia panggil asar. Tapi kalau dia kata pada negeri atau tempat, dipanggil asar ni sebagai maksud kesan-kesan sejarah. Kesan-kesan. Asar rasmi kesan. Asara, kesan. Mana bekas. Berbekas pada kita pegang, ada bekas. Itu panggil asar. Jadi bila dikata asar, itu plural jamak taksir. Asarun, asarani, asar. Asarun, asarani, asar. Jadi telah musafir, abang kita bagi safara, telah musafir, rajulani, 2 orang lelaki, ila misra, ke Mesir. Liyushahida, untuk mereka 2 menyaksikan, asaraha,
kesan-kesan yang ini sejarahnya. Okey. Baik, ikut dulu. Hadara akhi wa ma'ahu fa akramtuhum. Hadara akhi wa ma'ahu fa akramtuhum. Okey. Ha. Boleh? Okey. Hadara akhi wa ma'ahu sadiqani. Okey, fa akramtuhum. Telah hadir saudara aku, akhi mana adik-beradik akulah. Wa ma'ahu, dan bersama dengan dia dua teman. Disebut sadiqan, dua teman. Sebenarnya lebih tepat kalau kita letakkan adalah abawani. Abawani, dua ibu bapa saya. Lalu saya muliakan mereka. Akramtuhum, saya muliakan. Hum, pasal dia campur dua. Dua campur tiga, dah campur satu. Akhi wa ma'ahu, saudaraku dan bersamanya. Betul jadi hum. Bukan huma. Sebab apa hum? Sebab akhi seorang. Kemudian tambah dua orang lagi. Jadi tiga. So jadi bila tadi kawan kita sebut sadiqani, dua teman, dua sahabat, betul. Cuma kita kata abawa ni lebih baik lah, dua ibu bapa. Abawa ni dua ibu bapa saya, fa akramtum, lalu saya muliakan mereka. Tapi semua tu sama abawani, abun dua, abawan ni belakang tu saya. Ni tak conteng tak boleh juga. Sekejap. Dia was-was sekejap. Macam ni? Syarifah ni boleh? Dua orang mulia. Dan bersama dia dua orang yang mulia. Siapa dia? Tapi umum lah Syarifah ni. Umum sangat. Tapi kalau dia kata kita nak letakkan macam apa? Hadara akhi. Okay, kan kita sebut kan. Okay. Yang dalam contoh yang diberikan kan, abang kita tadi letak mula tadi dia kata rajulani. Rajulani, dua orang lelaki. Yang Islam disebut kan, dia sebut sadiqani. Betul juga, dia tak ada masalah tu pasal dia nak nama dua, dia tak kena ni. Tapi paling tepat ayat dia mestilah kalau abang kita datang, saudara kita datang dengan mak bapak kita. Sadiqani. Kalau dia kata tu abawani. Okay, abawani, kalau dia kata dua ibu bapa macam ni, abawani. Tapi kalau dua ibu bapa saya, abawaya. Sebab apa? Sebab nun tu macam tanwin. Dia tak boleh duduk. Abawa, bukan ya macam tu. Abawaya macam walidayya. Dua ibu bapa saya. Walidayya. Okay, abawaya. Kalau dia kata, kita kata dua ibu bapa saya, abawaya. Kalau abawa ni dua ibu bapa, dia umum sangat. Tapi kalau abawaya pun betul. Sebab ya saya tu, dia tak boleh duduk sekali dengan nun tu. Sebab nun tu macam ganti pada tanwin. Kita kata dulu, kalau dia kata contoh macam kalimah rasulun, rasulun, betul. Tapi bila kita kata Rasulullah, utusan Allah, kita kena tulis sini. Dia punya tanwin tu tak boleh ada. Dia kena ada bunyi macam tu je, Rasulullah. Ni, contoh. Tengok depan.
Bila kita letakkan kalimah tu rasulun, tu nampak tak tanwin tu ada? Tanwin tu macam abawan. Nun tu. Abawani, nun tu adalah tanwin tu. Kan bunyi abawan, rasulun, lun. Ujung mulut kita kan nun mati. Rasulun, abawan. Tapi bila kita jadikan dia mudhafun ilaih, kita gabungkan dia dengan kata nama, dengan kata nama yang lain, contohnya dalam macam ni, macam abawaya ataupun abawa. Kalau contoh macam katakan Muhammad, abawa Muhammadin, abawa Muhammadin. Tak boleh, nun tu hilang, dia tak boleh ada. Contohnya ni, so nampak sikit. Okey, contohnya ni, abawahu, itu abawahu. Nun tak ada, nun tak boleh ada. Kalau kita ada nun, salah. Dia kalau contoh macam kalau kita lihat dalam Quran Karim, contoh mudahlah nak nampak Kisah Yusuf banyak sekali penggunaan ni. Dalam surah Yusuf, kisah Yusuf AS memang ada sebutan berkenaan dengan perkara tersebut. Mana dia? Tak keluar. Tak apa, biar itu. Jadi abawahu, dia jadi sebab tu kalimah. Sekejap okey. Ctrl F, Yusuf. Antara contoh kalau kita nampak penggunaan ni ketika kisah Nabi Yusuf AS. Bila dia cuba untuk angkat mak bapak dia naik atas singgasana dia. Kan? Dia kata falamma arada an dia kata kan wa rafa abawaihi alal arsy. Wa rafa'a abawaihi alal arsy. Okey, di ujung sikit. Okey. Okey, sini. Tengok depan. Tengok sini. Kalimah tu. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Kan bila dibawa kan kata ni. Dia kata falamma dakhalu 'ala yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu misra insya'allahu aminin. Dia kata falamma dakhalu 'ala yusufa. Falamma lalu, lamma apabila. Dakhalu mereka masuk. Ala Yusufa kepada Yusuf. Awa ilaihi, apa dia bawakan, dia angkatkan, dia datangkan kepadanya, ilaihi abawaihi. Kan abawani atau abawaini, ingat tak? Jadi bila kat sini tengok, bila nun tu hilang sebab dia ada ha belakang tu. Sebab tu kata kalau saya, ibu bapa saya abawaiya. Kalau nak ihwa, abawaihi. Waqala, dan dia berkata udkhulu misra insyaallahu aminin. Masuklah kamu semua akan Mesir insyaallah dalam keadaan aman, orang-orang yang aman. Ni diorang letak tau kalau dekat airport Mesir, masuk kan dia kata tulis
Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Okey. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Dan dia mengangkat dua ibu bapanya 'alal arsy, ke atas singgasana. Wa kharru lahu sujada. Ketika dia bangun nak angkat tu, mereka semua jatuh kepadanya sujud. Semua jatuh sujud. Sajid plural dia sujud. Raki' plural dia rukak. Dia kata, jadi semua sujud kat dia. Bapak dia, mak dia sekali terikut, disujud sekali. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yai. Dan dia berkata, wahai ayahanda, wahai bapaku, hadza, inilah ta'wilu ru'yai, penjelasan atau penzahiran ru'yaya. Asal dia ru'yaya, mimpiku. Ru'ya, mimpi, ya, ku. Min qablu, sebelum ini. Qad ja'alaha rabbi haqqa, telah menjadikannya, siapa? Tuhanku, haqqa, sebagai kebenaran. Dekat sini kalimah abawai tu sebenarnya dia abawa tadi lah. Cuma beza dekat sini dan keadaan ni pakai ya sebab dia jadi kena perbuatan. Sebab yang buat perbuatan mengangkat Yusuf. Yang buat perkataan awa Yusuf. Yang kena bawa, yang kena angkat adalah dua ibu bapa tadi. Maka dia jadi yang kena perbuatan, maka dia baris atas. Tapi kerana dia dua, dia gunakan ya. Dia tak gunakan alif atau fathah. Dia patutnya seorang. Macam ni, daraba Muhammadun amran. Dia mukul Muhammad amr. Amr kena beri atas. Ini satu benda sebab pasal kita kata itu, grammar kita, bahasa Arab kita belajar ni untuk pastikan bahasa yang kita pakai tidak salah maksud. Ini contoh yang nak tunjukkan daripada pada sudut penggunaan. Macam tadi kan, bila tadi apa, Islam kata dia nak pakai apa, abawani. Kalau abawani, dia akan jadi ja'a, kan ayat dia, hadara akhi wa ma'ahu abawani fa akramtuhum, telah hadir saudaraku dan bersamanya dua ibu bapa. Siapa? Itu abawaya, lebih patut. Dua ibu bapaku. Mana telah hadir saudaraku dan bersama-samanya dua ibu bapaku. Ataupun abawaina boleh juga. Abawana. Abawana. Dua ibu bapa kami. Bersama-samanya dua ibu bapa kami. Fa akramtum, lalu saya muliakan mereka. Sambut, bagi makan dan sebagainya lah. Jadi abawani. Ya. Itu lebih tepat. Abawani. Abawana. Abawa ni dua lah. Nah tu kami. Dua bapa kami. Macam Rabbana kan. Rabbana atina fid dunya. Rabbana, Rabba, Tuhan, na kami. Abawa, dua ibu bapa, na kami. Kalau abawahu, dua ibu bapanya. Kalau abawan saja, dia dua ibu bapa, tak tahu siapa punya. Kalau abawaya, ibu bapa saya. Nampak ibu abawaya. Lepas tu walidayya. Rabbighfirli walidayya. Asal dia daya. Tapi kerana dia ampunkanlah untukku dan dua ibu bapaku. Jadi yang ada huruf jar kena baris bawah. Jadi walidai. Kalau dia walidaihi. Tapi kerana saya walidayya. Dia abawaya. Itu maksud dia. Baik. Yang terakhir. Yep. Boleh. Kalau dia tengok ada huruf jar depan dia, ni Rasulillah. Ala Rasulillah. Dia baca Rasulillah tak boleh. Dia kena sebab. Dia dua je sebab. Dalam bahasa Arab ni, baris bawahnya berlaku dua sebab je. Sampai kiamat. Ini satu benda best. Kalau siapa belajar grammar bahasa Arab ni, kalau tiba-tiba baris bawah tu, A, dia ada huruf jar, atau B, dia jadi mudhafun ilaih. Dia takkan boleh baris lain.
Kalau baris atas boleh jadi macam-macam. Boleh jadi maf'ul mutlak lah, boleh jadi hal lah sebagainya, tiba-tiba kan. Ji'tu rakiban. Saya datang menunggang. Ji'tu rakiban. Rakiban tu pada atas ada sebab dia. Dia bukan mesti kena pukul perbuatan je. Okey, pada atas. Tapi kalau pada bawah ada dua sebab dia tadi. Pertama, dia jadi mudhaf, dia jadi mudhafun ilaih, ataupun dia ada huruf jar. Jadi kalau dia kata tak ada dalam dunia ni, pada bawah berlaku pada isim, kecuali dua sebab tu je. Macam tu, kalimah Rasulullahi. Kalimah Allah tu pada bawah sebab tu. Sebab ada compound noun tu. Macam hadiqatul hayawa ni. Baitul mali. Dia mesti pada bawah. Dia tak boleh. Kalimah mal mesti pada bawah. Ada huruf jar pada bawah. Dua tu je sebab. Kalau dalam bab masalah baris depan, ada banyak. Mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, isim isim kana, khabar inna, dia akan banyak. Contoh macam baris di atas pun ada sebab banyak. Nanti kena belajar. Tapi bila baris bawah, dua sebab je. Tak ada lain. Tak boleh kalimah Rasulillah macam Muhammadin. Kenapa kalimah Muhammadin? Mesti ada sebelum dia ala ke? Allahumma salli ala Muhammadin. Boleh? Ja'a ya. Boleh? Ya. Dia tak dikira mudah-mudah wilayah. Kira boleh ya? Tapi itu dia Apa? Kalau ya saya boleh, Zahu tak boleh. tak rasa kalau mudah wilayah kena di bawah. Macam mana nak bagi bawah? Pasal dia domir, dia kan mabni. Dia kan kekal. Macam mana awak tukarkan tukar domir tu bagi bawah? Cuba baca. Baca. Cuba baca. Bunyi pelik sikit. Abawa. Baca. Abawahi. Mana boleh? Abawahu lah. Tapi bila lepas dia, sebelum dia bari ya, ingat kan kita pernah duduk buat bahagian domir ni. Dia kekal. Ingat kan? Tak kekal, ingat. Ha huma hum, dinuhuma, dinuhum. Kan kita sebut tu kan? Jadi kita kata dalam masalah domir ni, dia akan tu akan ikut baris huruf sebelum dia. Kalau dia kata sebelum dia ya mati, dia boleh bawah. Macam tadi abawaihi wa rafa'a abawaihi. Itu dia bukan kerana dia bertukar, dia bukan baris bawah. Sekarang ni awak gunakan domir ni, awak tak boleh samakan dengan kalimah Allah. Sebab Allah tu mu'rab. Masuk mu'rab tu boleh berubah. Domir tak boleh, dia mabni, dia kekal. Betul, awak cari macam mana bawah tanda dia. Yalah, macam abawana tu nampak kat mana? Tu, bawah tu. Awak nak tengok kat mana dia punya baris bawah dia. Dia memang compound noun, dia mudhaf ilaih. Tapi masalahnya dia tak boleh tukar sebab dia domir. Dalam bahasa Arab, dia yang kita belajar sekarang ni, yang mu'rab. Kita belajar kalau berubah, apa perubahan dia. Yang mabni kita bincang. Sebab dia akan rupa macam tu lah sampai kiamat. Faham? Kalau huruf jar ila dengan hu jadi ilaihi kan? Betul? Itu bukannya kerana tu mu'rab. Dia masih kekal, dia punya baris dia berubah, tapi dia tetap dikira mabni. Tahu kena dengar baca datang solat, imam baca qiraat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang kata apa? Sebab domir tu dia mabni. Cara sebutan tu ikut pada sebutan Arab. Kalau qabilah A baca 'alaihim. Qabilah Quraisy baca 'alaihim. Qabilah sekian baca 'alaihimu. Itu bukan masalah nak dipersoalkan kenapa yang tu boleh alaihi bari bawah, kenapa kat sini tak jadi. Mana cakap yang tu? Baris tu sebab kerana ya mati tu. Kalau sebelum dia contoh macam ada huruf jar. Contoh lam. Untuknya la. Ishtaraitu hadha. Saya beli benda ni untuknya. Awak cakap apa? Lahu. Kenapa tak lahi? Sebab dia mabni.
Sebab tu kena faham, baris tu, dia punya baris berdasar pada bunyi huruf sebelum. Bukan berdasarlah huruf jar tu menukar baris dia. Ha dhamir adalah mabni. Lahu. Mana lu kata? Lahi. Tak boleh. Mana lahi? Faham? Tak faham juga? Faham. Alhamdulillah. Okey. Ada soalan? Tak ada Okey, seterusnya. Akak buat. Okey, ikut saya dulu. Saya baca dah. Wulida li Khalidin. Okey. Fasamma ahadahuma Muhammadan wa sammal akhara Aliyan. Wulida li Khalidin fasamma ahadahuma Muhammadan wa sammal akhara Aliyan. Okey, dia kata wulida, dilahirkan, li Khalidin, untuk Khalid, li Khalidin, untuk Khalid. Okey, fasamma, lalu dia namakan, ahadahuma, salah seorang mereka berdua. Dilahirkan maksud dia apa? Anak lah, takkanlah dilahirkan dilahir pula. Lalu dinamakan salah seorang mereka berdua Muhammadan, wasammal akhara, dinamakan seorang lagi Aliyan. Telah dilahirkan untuk Khalid. Fasamma, lalu dia namakan salah seorang mereka berdua sebagai Muhammad, dan dinamakan seorang lagi sebagai Ali. So jadi dia telah lahir untuk Khalid apa? Waladani. Boleh dah juga. Tak kembar. Bukanlah, bukan. Bolehlah. Boleh letaklah waladani. Okey. Baca. Okey. Okey. Betul? Okey, baik. Wulida li Khalidin. Okey, dia kata wulida, dilahirkan untuk Khalid. Waladan, dua orang anak. Dua orang anak yang lahir sekaligus. Okey, waladani, dua orang anak lah. Kalau lahir sekaligus, kita panggil apa? Melayu dia? Kembar. Okey. Dalam bahasa Arab, kembar ni dia panggil dengan tau'aman. Tau'am yang mana dia? Baris atas tahu. Sekejap. Tahu? Amani. Tahu amani. Dua anak kembar. Dia boleh tak? Bintani, dua anak pun. Tapi tak boleh lah dia namakan Ali dengan Muhammad. Ibnani. Tak sedap. Dia boleh jugalah, tapi tak sedap. Sebab apa? Sebab anak yang baru lahir panggil walad. Dia akan dia sebut pada walad lebih tepat. Atau tahu aman, dua anak kembar. Tahu aman, dua kembar. Mana apa, dua pasangan kembar. Kalau iya, dia sebut macam tu, dia tak panggil tahu macam tu je. Dia tak panggil itu, dia panggil tahu aman. Dia buka kamus. Dia cara sebutan bagi tahu dia tak panggil tahu je. Dia kata tahu aman. Kembar tu dia akan sebut tahu aman. Dia tak panggil tahu Buat dia kembar dua kan? Ya. Kembar tiga dan kat atas. Dia tawaim lah pula. Salah satu tawaim. Dia ada kalimah lain guna gandaan. Tawam ni dia maksud dia kembar. Okey, alhamdulillah. Sedawa. Kopi sejuk pun pelik juga.
Yang kan kopi panas je perlu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, as'ilatun. As'ilatun. Fi kam mawdi'in takunul alifu alamatan ala raf'il kalimati. Okey, bang. Fi kam mawdi'in. Dia tak tanya apa, dia cuma tanya berapa fi pada, kam berapa, mawdi'in tempat, pada berapa tempat, takunul alifu menjadi alif, pada berapa tempat menjadi alif, akan menjadi alif, alamatan tanda, ala raf'il kalimati terhadap rafa'nya kalimah. Pada berapa tempat menjadi alif, tanda terhadap rafa'nya kalimah. Takunul alifu seperti itu. Fi berapa? Kalau dhammah ada 4. Kalau waw ada 2. Alif berapa? Satu je bang. Fi mawdi'in wahidin. Okey. Takunul alifu, ni cara jawab. Dia kata pada berapa tempat menjadi alif, tanda terhadap rafa'nya kalimah. Jadi jawapan dia takunul alifu menjadi alif. Alamatan ala raf'il kalimati, tanda terhadap rafa'nya kalimah, fi mawdi'in wahidin. Pada satu tempat sahaja. Pada satu tempat je. Fi mawdi'in wahidin, pada satu tempat. Itu isim al-musanna. Okey, soalan berikutnya. Abu Muaz, ma huwal musanna? Biar Abu Muaz jawab. Ni boring datang ke Ustaz Adli kena soal. Ni kena soal. Datang kelas lain biasa Ustaz cakap seorang-seorang. Dia kata apakah dia musanna? Kalau ikut bahasa Melayu, kita cakap bahasa Melayu je. Apa tu musanna? 3 minggu kita buat latihan tentang isi musanna ni. Oh, dah tu tak datang. Okay. 3 minggu kita buat latihan tentang isi musanna. Apa isi musanna? Patah balik sikit je depan atas ada tulis. Sebut macam tu. Mula dengan al-musanna. Tu bagi jawapan dah. Kau tak nampak? Ambil kau. Okey. Kau tak nampak ke tu? Baca. Huwa. Hu lain. Kau dah ikut Imam Kiti apa? Hu. Bantai je. Salah baca tak apa. Itu betul kan? Mana kau baca ni? Kullu al-musanna. Kau gelak bang. Kau kena dia. Kullu ismin alas nai wa awi penyanyi awis natai Zia datin bizia datin
Akhi. Akhirihi. Akhirihi. Akhir. Fi akhirihi. Okey. Aghnat. Hadhihi. Az-ziyadatu anil tifi wal ma tufi panjang sikit tufi okey tufi okey wal musanna huwa kullu ismin dalla ala isnaini aw isnataini bi ziyadatin fi akhirih aghnat hadhihi ziyadatu anit atifi wal ma'tufi. Musanna ialah setiap nama. Tengok maksud dia. Tengok. Setiap nama, setiap isim. Musanna ialah setiap isim yang menunjukkan kepada dua ataupun lelaki atau dua perempuan dengan tambahan di akhirnya dan mencukupkan tambahan ini daripada ada ataf, atif dan maktuf yang mengikut dan yang diikut. Itu macam dan. Bila kita sebut Muhammadun wa Aliyun, dia juga tunjuk dua. Tapi dia ada waw. Waw tu menyebabkan ada yang mengikut, ada yang diikut. Macam Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Telah datang Muhammad dan Ali. Kalimah Muhammad dia maktuf. Kalimah yang Ali dia atif. Huruf ataf dia waw. Faham tak? Jadi sebab tu bila kita contoh kita kata Ja'at talibani, telah datang dua pelajar. Tak ada ataf maktuf. Tak ada waw dan dipakai di situ. Dia macam ni, bila baca ni dekat rumah, try belajar baca. Baca je, walaupun salah baca, try. Sebab benda ni, tahulah dulu guru saya pun, memang dia bagi kat kitab tafsir jalan lain tu, tak ada baris. Dia suruh kita baca je, baca, dia kata. Kita pun macam gagap nak baca. Jangan tak buat latihan. Balik rumah baca je, mana soalan-soalan yang kita dah baca tu, try baca balik. Rasanya dah buat dah baris, tapi lupa. Ataupun hari tu tak datang. Sebab tu tak ada. Kalau tidak, orang lain ada baris kan? Semua ada baris. Musanna tidak ada baris tak? Sebab ada baris. Sebab kita baca. Tapi kita baca sebenarnya letak baris. Okey, baik. Okey, syair. Mathil, ikut semua Mathil lil musanna bi misalaini ahaduhuma mudhakkarun wal akharu muannathun. Okey, mathil, berikan contoh. Buatkan contoh, buatkan misal. Misal bahasa Melayu lah. Misalnya kan, misal bahasa Melayu. Bahasa Arab. Misal, masil, misalkan, buat contoh lil musanna, untuk perkataan musanna dengan dua contoh. Bimisal ini, buat contoh untuk musanna dengan dua contoh. Ahaduhuma, salah satu di antara contoh tersebut muzakkar, wal akharu, yang satu lagi muannasun. So awak ambil muzakkar, bagi contoh isim musanna muzakkar. Bawah ini tak nak lah, itu satu lelaki itu perempuan, unless LGBT. Muzakkar maksud dua-dua lelaki. Rajulani. Okey. Dan muannas betul lah. Itu bukan dua hitam. Kita nak bagi nama je kat dua orang pelajar perempuan ke, dua orang wanita ke. Asal Nurul Ain ni, kau ingat siapa ni?
Apa ni? Kena kenalan jual-jual barang je macam ni, Ustaz. Macam ni. Sekejap, stop. Tadi abang kita kan, dia nak letakkan bintani. Bintani, dua anak perempuan. Bintun, seorang anak perempuan. Dua perempuan, bintani. Okey, contoh lain macam katakan talibun, pelajar lelaki. Bila dua pelajar lelaki, talibani. Kalau pelajar perempuan, talibatun. Dua pelajar perempuan? Dua je. Talibatun, dua kan? Talibatani. Tilmizatun, tilmizatani. Mudarrisatun, mudarrisatani. Ustazatun, ustazatani. Imra'atun, imra'atani. Dia satu je, tapi kita boleh pelbagaikan kalimah yang dua muannas. Contoh kalau tingkap, nafizatun, nafizatani. Oh, dia zautani ni kuat. Saja je, kan kena marah dengan orang buat poligami. Dia kata kita lah promosi benda. Okey. Oh, tinggal abang kita. Tak ada habis dah. Baik. Okey, ikut. Baca lah untuk ulasan ni, malam ni. Niyabatul nuni anid dhammati. Okey, penggantian. Niyabah penggantian. Niyabatul nuni. Penggantian nun. Niyabatul nuni. Niyabatul nuni. Penggantian nun anid dhammati bagi pihak dhammah. Bagi pihak dhammah. Okey. Qala. Maksud qala kat sini adalah kata pengarang kitab Matan Al-Jurumiyah. Okey. Bila dikata aqul, itu Muhyiddin Abdul Hamid yang mensyarahkan kitab tersebut. Okey, qala. Okey. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin au dhamiru jam'in. Nah, itu atas buanglah baris tu. Itu silap cetakan. Zaman ni kita cakap saya cetak tak apa. Zaman dulu jangan. Saya ada satu peringkat tu, orang kata, kau gila kau, ulama ni punya betul, takkanlah dia silap. Sebenarnya saya cakap percetakan tu boleh je silap. Ulama tu dia mungkin dah tulis betul. Kan? Berarti ni dia cetak tu silap. Jam'in bawah tu. Okey. Au dhamirul muannasati al-mukhatabati. Okey, dia kata apa? Wa amman nunu, adapun nun, fatakunu alamatan lirraf'i, maka ia menjadi maka takunu ia menjadi alamatan tanda. Alamatan tanda, alamat tanda. Lirraf'i bagi rafa' fil fi'lil mudhari'i pada fi'il mudhari'. Bila? Bila? Sebab itu kita belajar dhammah tu dipakai oleh fi'il mudhari' bila lam yattasil bi akhirih syai'. Ingat lagi tak ni? Yang lain? Maksud dia bila tidak bercantum dengan akhirnya sesuatu, maka dia pakai dhammah. Tapi yang kat sini terbalik. Dia pakai nun tu bila mana apa? Fi'il mudhari' tadi idza tasala bihi, bercantum dengannya dhamirut tasniyati. Dhamir dua. Tasniyah dua. Au dhamiru jam'in, atau dhamir jama'. Itu yang untuk hum dengan antum. Au dhamirul muannasatil mukhatabati, ataupun dhamir muannas yang diucapkan ucapan kepadanya. Itu anti. Dia huma, hum, antuma, antum, anti. Huma, hum, antuma, antum, anti. Okey. Contoh macam yadribu.
Bila huma yadribani. Huma perempuan tadrib, tu kata aja, tadribani. Okey? Okey, antum hum yadribuna. Yadribuna. Bila antuma tadribani. Antum tadribuna. Anti tadribina. Okey, dengar ikut sini. Okey, okey. Yaf'alani. Ikut saya. Yaf'alani. Taf'alani. Yaf'aluna. Taf'aluna. Taf'alina. Yaf'alani. Taf'alani. Yaf'aluna. Taf'aluna. Taf'alina. Ni 5 yang dipanggil sebagai af'alul khamsah. Yang 2 pertama tu digantung gabung dengan isim 2. Isim 2 tasniah, dhamir tasniah. Mana? Yadribani, tadribani, yadribani, tadribani, atau yaf'alani, taf'alani, yaktubani, taktubani. Dipakai alif nun. Tapi ini bukan isim Yang alif tu adalah dhamir. Yang nun tu adalah tanda dia rafa'. Yaf'alani, taf'alani. Kemudian yaf'aluna, taf'aluna. Yu'minuna. Yuqatiluna. Bila dengar macam tu kan? Yuqatiluna. Itu adalah bentuk yang ini. Dia rafa', kita tahu sebab dia rafa', dia ada nun. Nun tu kekal. Kalau nun tu hilang, maksud dia bukan rafa' lagi. Dia bagi subutin nun, kekal nun. Ingat ini pasal apa? Pasal dia bercantum di akhirnya dengan dhamir 2 atau dhamir jamak atau dhamir perempuan. Anti seorang. Kalau dia kata kita punya apa? Gambar rajah yang dulu kan, yang kita ambil dulu kan. Tak tahu lagi tidak. Mana entah. Mana entah. Sekejap. Kalau ingat je lah, mana entah. Fi'il, asma' apa kita pakai itu Dhamir kita, fi'il tu dia buat macam mana? Ya. Mudhari' mudhari'. Ish, silap pula. Nota ada lagi kan? Ada tu. Ke dia hilang lah? Hilang? Yang last dulu kita bagi. Yang pasal fi'il. Ada dia tak? Nak jawab pun takut-takut kenapa? Ni. Ni, ada lagi tak? Ada lagi kan? Okey, tengok sini. Dia punya duduk tu, kalau dekat yang tak ada ni, yajlisani, tajlisani, yajlisuna. Kan? Tajlisani sama lah ni. Tajlisani. Jadi tajlisani dia ulang 3 kali. Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Yang dual ni semua. Dia tempat dia yang beza satu je dekat huma lelaki. Dia pakai ya. Huma dan antuma lelaki perempuan serupa dengan huma perempuan. Nampak tu? Tajlisani. Nampak tu? 3 tu serupa. Nampak? Okey, kemudian hum yajlisuna. Kemudian tajlisuna. Yajlisuna mereka. Tajlisuna antum. Kemudian anti. Tajlisina. So 5 tau. Dia bunyi dia kalau kita mudah ni. Yajlisun, yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Yaqra'u, yaqra'ani, taqra'ani, yaqra'una, taqra'una, anti taqra'ina. Tengok memandang, nazara, yanzuru,
Ya huma yanzurani. Kemudian tanzurani. Kemudian hum yanzuruna. Kemudian tanzuruna. Anti tanzurina. Tanzurina. Okey, yashrabu, minum. Yashrabani. Tashrabani. Yashrabuna. Tashrabuna. Tashrabina. Okey. Seorang kot saya bagi. Tu Haji, yaktubu. Yaktubani. Taktubani. Yaktubuna. Taktubuna. Taktabina. Taktabina. Taktubina. Taktubina. Okey. Ya. Okey. Yakulu. Yakulu. Ikut bunyi saya sebut. Yakulu. Okey. Yakulu. Yakulu. Ku tu panjang. Yakulu. Kau pendekkan kenapa? Yaku. Okey. Ha. Ya dulu. Ulang. Okey. Bukan, saya nak yang kedua. Ha. Yang kedua, yakulani, takulani. Okey. Jangan tengok situ. Takulani. Betul? Yakuluna. Yakuluna, takuluna. Takulisina. Kau ada tengsin mana? Takuli. Takulina lah. Okey. Yakulu. Yakulani. Takulani. Yakuluna. Takuluna. Takulina. Okey, Tuan Haji. Benda. Yatruku. Jangan, kau jangan jawab. Yatrukani. Tatrukani. Okey. Okey. Alhamdulillah. Bang. Yashtari. 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 Yashtari tu seorang. Kedua. Yash. Membeli. Yashtari, ikut saya. Yashtari. Okey, dua. Yashtariyani. Okey. Yashtaruna. Taruna. Tashtarina. Okey. Nampak yang boleh kan? Okey. Yastaghfiru. Awak lah tengok belakang ni. Yastaghfiru. Yastaghfiru. Tambah alif nun. Yastaghfiru. Ikut. Yastaghfiru. Yastaghfiru. Okey, dua. Tambah alif nun. Yastaghfiru. Yastaghfironi. Okey. Betul? Okey, tukar. Okey. Yaglisu, yadribu, yakulu, yashrabu. Nak dua. Yashrabu seorang. Dua orang. Nanti kita kena hafal balik.
Yashrabu yashrabu yashrabani. Betul? Tashrabani. Oh, kena ulang balik. Hafal lagi. Jaga. Tasrif lagi. Okey. Syahid. Yaghfirani. Okey. Waw nun lah pula. Dia ni tu maksud dia dua. Yang ini jamak, dia kena waw. Betul. Antum? Betul. Nah jugalah, kenapa macam ni? Taghfiruna. Anti? Taghfirina. Okey. Okey, Mutahhar. Yadkhulu. Dua. Kita nak 5 ni. 2 pakai alif nun, 2 pakai waw nun, 2 pakai ya nun. 1 pakai ya nun. Yadkhulu. Yadkhulu, 2 dia apa? Yadkhulu. Lupa dah. Tasrif. Yadkhulu, kalau 2 dia tambah alif nun je. Contoh macam depan tu. Saya sebut yadkhulu. Tengok yajlisu. Bila 2 yajlisani. Kalau saya kata yadkhulu, 2 dia apa? Kalau yang dua yang tu satu lagi yadkhulani, kemudian ta yadkhulani, kemudian ya, betul. Lepas tu kemudian hum. Ya. Khuluna. Yadkhuluna. Antum? Sama macam yadkhuluna, cuba tukar ta je. Yadkhuluna, tukar ta. Okey, lepas tu anti. Tak ada. Ada yanun. Tak ada. Yanun. Itu awal tak wow, kenapa? Yanun. Tak ada. Yanun, ujung tu yanun. Tadi awak sebut tadi tadkhuluna. Okey, dengar sini. Tengok sini. Alhamdulillah. Memang sebab saya tunjuk tu sebab nak bagi tahu dia berupa macam tu. Dengar. Bila saya sebut tadi ni yang akan gunakan nun ni 5 ni. Dalam fi'il mudhari' yang akan pakai ni adalah yang huma, antuma, hum dengan antum. Huma, antuma, hum, antum. Dengan anti campur ni. Anti. Macam kharaja, yakhruju. Kan yakhruju. Yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujina. Tadi sebut tadi kan yastaghfiru, yastaghfirani, tastaghfirani, yastaghfiruna, tastaghfirina. Apa yang bertukar sebenarnya? Depan dengan ujung je. Depan dia ada ya, lepas tu alif nun, ataupun ta atau alif nun, atau ya waw nun, ya ta waw nun, lepas tu ta ya nun. Ini yang kita panggil dalam fi'il ilmu nahwu ni sebagai af'alul khamsah. Ingatkan itu kita ada belajar asmaul khamsah kan? Ini af'alul khamsah, fi'il yang 5. Yang 5 ni dia punya nun itulah tanda dia rafa'.
Kalau anda kata dia dimasuki oleh ejen-ejen bagi nasab atau jazam, dia akan hilang nun. Ada nun, dia rafa'. Ada nun, dia rafa'. Nun tu tanda dia rafa'. Hilang maksud dia bukan rafa' dah. Memang benda tu memang dalam Quran Karim banyak. Kalau contoh macam ni, tengok. Ni bagi contoh sikit lah kan. Tahu kau nak balik tu sekejap. Jangan balik. Khurru bukan. Khurru tu itu fi'il madi. Awak lupa ke? Belajar fi'il madi lupa dah. Lupa dah. Okey. Ni fi'il madi banyak ni. Okey ni. Contoh. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqan minallahi min qabl wa min qablu minallahi wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Dia kata qala kabiruhum, berkata yang sulung di kalangan mereka, ni adik-beradik tu. Sebab dia orang tekan kabut. Yusuf dah tahan adik dia, so dia tak boleh balik. Dah janji dengan bapak tak boleh balik kecuali dengan adik dia yang kena ambil, itu Bunyamin. Okey. Qala kabiruhum, berkata yang tua di kalangan mereka, alam ta'lamu, adakah tidak kalian semua tahu? Asal dia ta'lamuna. Asal dia ta'lamuna. Kan kita belajar fi'il mudhari' kan? Yang gunakan ni kan ada waw. Waw mesti ada nun. Okey, ya'lamu, dengar ikut. Ya'lamu. Ya'lamani. Ya'lamuna. Ta'lamu. Ta'lamani. Ya'lamna. Ta'lamu. Ta'lamani. Ta'lamuna. Ta'lamina. Ta'lamani. Ta'lamna. A'lamu. Na'lamu. Okey, kan kita belajar tasrif tu. Ulang balik. Oh, lupa dah. Okey. Jadi bila belajar tasrif tadi, sebenarnya kita kata bila kita belajar tasrif tu kita suruh hafal, sebab nanti dekat sini nak datang balik. Bila saya kata huma, awak akan nampaklah huma tu pada dua. Pada yang lelaki dan perempuan. Yang lelaki akan bunyi ya'lamani. Perempuan dia ta'lamani. Kemudian antuma atau ta'lamani, sama je. Macam hiya. Macam huma perempuan. Kemudian antum ta'lamuna. Hum ya'lamuna. Anti ta'lamina. Dia mesti ada nun. Bila macam ni nun hilang, tu kat sini kita faham, oh lam tu buat kerja. Lam tu buat kerja. Dia menjazamkan atau mematikan fi'il mudhari'. Dia tak ada lah, nun tu hilang lah. Kalau tidak, dia punya keadaan biasa, nun tu kena wujud. Mana dia? Contoh dia. Ni, sini. Okey, dia kata apa? Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Dan bila mereka masuk kepada Yusuf, dia pun ambil bawa kepada dirinya saudaranya. Akhahu, siapa? Yang Bunyamin telah. Qala inni ana akhuk. Dia kata inni, sesungguhnya aku ana akhuka. Aku saudara engkau. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Maka janganlah engkau sesal dengan apa yang mereka dahulu tu ya'malun. Ada nun nampak? Kerjakan. Jadi nun itulah tanda dia berbaris depan. Sebab apa dia tak boleh baris depan dhammah? Sebab dia dah bercantum dengan waw jamak. Kalau yang dua tu cantum dengan alif musanna. Alif dua. Kalau yang perempuan ada ya mukhatabah, dia panggil ya perempuan. Sebab tu semua tu tak boleh dah menggunakan dhammah. Dia akan baris nun, itulah tanda dia rafa'. Itu maksud yang kita kena ambil. Dipikirkan apa? Cuba bayang-bayangkan dan tidur malam ni insya-Allah supaya jadi mimpi yang indah. Mana ada tidur sambung je. Ambillah peluh sikit. Tengok. Kan ni pasal apa? Bukan suruh buka. Maksud dia apa, kopi ni ada efek lah. Kalau biasa saya minum benda panas je baru berpeluh.
Tapi ini pun minum macam ni pun perlu. Okay. So jadi insya-Allah yang kita belajar kan? Dengar. Bila kita ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, 5 ni inilah yang daripada fi'il mudhari' yang akan pakai nun sebagai tanda rafa'. Itu maksud dia. Tapi tolong ulang balik. Saya ulang, ingat Tolong ingat balik. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Yadkhulani, tadkhulani, yadkhuluna, tadkhuluna, tadkhulina. Yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujuna, takhrujina. Yakulani, takulani, yakuluna, takuluna, takulina. Yaqra'ani, taqra'ani, yaqra'una, taqra'una, taqra'ina. Semuanya dengan bentuk tadi. Dia ada huma, dia ada 2, lepas tu ada jamak, lepas tu ada ya perempuan. Ini memang kena hafal. Ini sebab kenapa kita hafal dulu buat apa tasrif kan. Sekarang guna. Tolong revise balik masalah hafalan tentang fi'il mudhari'. Fi'il madhi tak apa, dia mabni, dia tak bincang kat sekarang. So dia kekal. Fi'il madhi dia mabni. Dia fix. Fi'il mudhari' ni yang berubah ni. Dia ada nasab dia ada rafa', nasab dan jazam. Okey, baik. Wallahu a'lam. Berhenti sini Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ini kan dikata kalau bersantun yang domain tasniah, huma dengan antuma kan? Huma? Antuma. Okey, kalau tu dikata domain jamak. Guna dengan antuna tak? Itu jamak perempuan, jamak lelaki je. Jamak perempuan dia bukannya mu'rab, dia mabni. Hunna dengan antunna mabni. Sebab tu tak masuk dah ni. Nun tu nun perempuan, nun niswah. Yang ini nun kita bincang adalah nun rafa'. Dia boleh hilang. Kalau nun perempuan tu takkan hilang. Yaktubna dengan taktubna, yakulna dengan takulna, yanzurna dengan tanzurna, yasma' dengan tasma'na, dia takkan hilang nun tu. Nun tu mabni, kekal sampai kiamat. Mabni. Dia mabni. Fi'il mudhari' yang itu mabni. Fi'il mudhari' yang huwa, huma, hum, hiya, huma, anta, antuma, antum, anti, antuma, dengan ana, nahnu, itu mu'rab. Yang hunna dengan antunna, dia mabni. Dia mabni. Dia takkan boleh mu'rab. Perempuan, nun tu nun perempuan. Letaklah campak kat mana, rupa macam tu. Degil. Tak dengar cakap. Hunna. Mana? 1, 2 tu je mabni. Huwa, huma, hum. Tak mabni. Hiya, huma. Tak mabni. Anta, antuma, antum. Tak mabni. Anti, antuma. Tak mabni. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Tak mabni. Mabni hanya 2 je. Hunna dengan antunna. Hunna dengan antunna. Mereka perempuan dan kamu semua perempuan. Dia kekal. Ngat. 2 tu mabni. Yang lain semua mu'rab. Pada huwa pakai dhammah. Huwa pakai dhammah. Anta pakai dhammah. Hiya pakai dhammah. Contoh yakulu. Lu itulah tanda dia. Yashrabu. Akulu. Nakulu. Okey.